Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Initially aku sudah buat video ni awal sebenarnya, di mana aku mengaitkan tajuk yang ingin aku share dengan kamu sekarang ni berkaitan dengan benda lain lah untuk Subway-C. Tapi sewaktu aku edit video tu, aku rasa tajuk ni patut mendapat dia punya slot tersendiri, di mana aku ingin berbincang dengan kamu mengenai prestasi terkini untuk skuad dua Sabah FC yang beraksi di saingan Piala MFL bagi tahun 2024-2025 ni. Ianya tidaklah berkaitan langsung dengan apa yang biasa aku ceritakan mengenai Sabah FC. Tapi kenapa aku decide untuk meletakkan benda ni sebagai tajuknya tersendiri? Kerana bagi aku ianya patut untuk kita bincangkan, patut untuk kita tahu apa yang terjadi di Sabah FC 2 sekarang ni, di mana sekarang kita berada di tangga tercorot daripada 13 pasukan di dalam pertandingan tersebut. 5 perlawanan telah dilalui, tidak mencatat sebarang menang maupun seri di sepanjang perlawanan itu, di mana mencatat 5 kekalahan berturut-turut daripada perlawanan tersebut, dan menyebabkan jurulatih Sabah FC 2 itu Johnny Dominicus telah diganti dan jawatan beliau telah diambil alih oleh Alto Linus. So itu adalah dia punya intro lah untuk video ni. Tapi sebelum aku pergi jauh guys, apa kata kamu like dulu video ni, share video ni, lepas tu tekan butang notification juga agar kamu tidak ketinggalan untuk mana-mana info atau video terbaru daripada SRTV. Dan seterusnya aku jemput anda untuk menjadi members SRTV, di mana anda layak untuk mendapat beberapa kelebihan daripada komentar-komentar yang lain, iaitu design sendiri yang aku lakukan untuk emoji bagi members saja. Jadi guys, tanpa buang masa, jom kita mulakan. Seperti mana aku katakan tadi, ini adalah merupakan satu separate video yang patut aku letakkan dalam satu tajuk saja, kerana kebimbangan aku untuk melihat perkembangan anak-anak muda di skuad Sabah FC 2 ni. Aku mengatakan anak-anak muda, aku tidak menyatakan anak jati, kerana di dalam skuad Sabah FC 2 ni ianya terdiri juga daripada beberapa pemain yang bukan asalnya Sabah, tapi ini adalah development team untuk Sabah FC yang bilang orang bakal mewarisi skuad Sabah FC ni ataupun bakal menjadi muka-muka baru Sabah FC. Tapi daripada apa yang telah ditampilkan oleh skuad ni, nampak gayanya macam agak merisaukanlah prestasi mereka, kerana kalau inilah yang ditampilkan setakat ni, peluang mereka untuk berada di senior squad walaupun ada sudah, tapi untuk menjadi kesebelasan utama di senior squad Sabah FC ni macam agak malap lah. So dua benda yang aku risaukan sini, satu peluang mereka untuk beraksi di saingan yang lebih tinggi, kedua adalah future untuk Sabah FC. Juga kan kita ingin mengharap untuk membeli atau membawa pemain saja daripada luar, sedangkan kita boleh menjimatkan kos sekiranya kita mampu untuk develop pemain-pemain muda untuk menjadi wajah-wajah baru Sabah FC. Kalau kita tengok kelab-kelab seperti JDT, Selangor dan juga Terengganu, KL juga berada dalam kedudukan yang cukup bagus untuk pemain muda mereka ni. Even di dalam skuad mereka sendiri pun ada beberapa wajah-wajah pemain muda yang mampu untuk mengisi kekosongan yang bakal ditinggalkan oleh pemain senior mereka, sama ada retire atau beralih ke klub yang lain. Apa yang kalau kita tengok kedudukan Liga MFL ni pun, satu benda yang mengejutkan adalah Kedah Darul Aman punya junior team pun sekarang berada di top 1 sekarang ni, kedudukan pertama, belum mencatat sebarang kekalahan. Even JDT 2 pun telah mencatat satu kekalahan. Jadi kalau aku tengok dari segi new development player, aku boleh katakan macam, kejap kamu guys, aku boleh katakan Kedah ni, Kelantan ni akan memiliki satu skuad yang cukup bagus di masa hadapan dengan apa yang mereka miliki untuk pemain muda mereka lah. Sorry guys kalau ada suara background, suara-suara background anak aku ada di sebelah aku sekarang ni. So abaikan yang itulah. Jadi hasil daripada pemecatan Johnny Dominicus tu, Alto Linus telah diambil, telah menggalas tanggungjawab tersebut dan beliau sendiri mengharapkan akan ada satu perubahan besar. Beliau menjanjikan satu perubahan yang besar bakal dilakukan oleh beliau untuk perjalanan seterusnya skuad 2 Sabah FC ni.
Cuma again ya, ini adalah cerita kedai kopi saja, cerita waktu kita duduk di kedai mamak sambil layan roti canai. It's an open conversation. Apa yang bakal aku katakan ni bukanlah benda yang betul, cuma bukanlah benda yang aku bilang ini adalah patut kamu fikir, bukan, ini adalah pendapat aku saja. Aku believe kamu ada pendapat kamu tersendiri. So aku menjemput kamu untuk meletakkan pendapat kamu pula mengenai status Sabah FC 2 sekarang ni. Adakah ianya mampu untuk menggalas tanggungjawab untuk memperkenalkan wajah-wajah baru bagi memperkuatkan tim kita lagi? Adakah Sabah FC 2 ni berstatus sedemikian? Itu yang aku ingin kamu letakkan di ruang komentar di bawah. Okey, aku ingin bercerita dulu mengenai pelantikan Alto Linus untuk mengisi jawatan tersebut. Di sini aku ada sedikit kerisauan kerana Alto Linus adalah merupakan barulah di dalam kejurulatihan ni, tapi beliau telah menuntut ilmu dengan orang yang sepatutnya lah di dalam skuad Sabah FC, iaitu OKS sendiri dan juga beberapa kejurulatihan import kita yang sempat beliau menuntut ilmu. Dan di sini aku mengatakan again terlalu awal untuk meletakkan beliau berada di posisi tersebut, apatah lagi untuk mengharapkan satu perubahan besar yang bakal berlaku. Aku bukan mengatakan Alto Linus tidak berkemampuan, aku bukan merendahkan kemampuan Alto Linus, tapi again bagi aku terlalu awal untuk meletakkan beliau di posisi tersebut. Apa yang sepatutnya dilakukan, again ini adalah pendapat aku saja, adalah of course memperkuatkan lagi kita punya akar umbi ni agar lebih banyak potential player boleh dibawa masuk ke dalam skuad junior Sabah FC. So dengan memasukkan juga beberapa pakar di dalam youth ni, so kemungkinan besar ada bagusnya untuk mendapatkan jurulatih import terlebih dahulu untuk skuad junior Sabah FC ni. Dan Alto Linus sekali lagi boleh menuntut ilmu daripada yang pakar tersebut lah. Pasal untuk mengendalikan senior dan junior squad ni agak berbeza guys. Pasal junior squad ni dia lebih kepada mengenal pasti kemampuan dan juga apa yang boleh di-develop daripada junior tersebut. So itu adalah merupakan dua tanggungjawab yang cukup berbeza daripada kedua-dua cara kejurulatihan squad ni. Dan bagi aku Alto Linus belum lagi memiliki pengalaman tersebut, tapi kemampuan tersebut mungkin ada dimiliki Alto Linus, tapi pengalaman tersebut yang perlu dibaik tambah di dalam bahagian tersebut lah. Jadi aku merasakan sekali lagi, of course ia akan melibatkan kos juga lah untuk mendapatkan pakar daripada luar, mungkin setahun 2 tahun kontrak saja, bukan permanent. Jadi dia akan tahu tanggungjawab dia. Dan selepas tu belajar as much as possible daripada individu tersebut dan barulah meletakkan Alto Linus sebagai jurulatih utama di dalam skuad junior Sabah FC. Seterusnya bagi aku adalah baiknya seperti mana telah dilakukan oleh, of course aku punya references Manchester United, itu the only team yang aku support dan yang aku follow dia punya development, di mana mereka membawa masuk Ruud van Nistelrooy. Beliau adalah merupakan legend untuk MU. So aku tengok contoh yang terbaik adalah untuk memperkenalkan kembali wajah-wajah legend kita yang berpengaruh besar dalam bola sepak tempatan kita, seperti Malam Marjan, Julius Ating dan juga Burhan Ajoy. Julius Ating dan juga Burhan Ajoy mempunyai lesen yang cukup bagus juga. Malam Marjan kita tak perlu cerita apa dia punya contribution untuk Sabah FC, dan seterusnya Julius Ating, individu yang membawa Sabah FC kembali ke kancah saingan Liga Super ni. So aku agak kecewa sewaktu beliau dilepaskan untuk menjadi coach Sabah FC, walaupun baru 1 musim, tapi kita faham apa yang cuba dikecapi untuk Sabah FC pada masa tu. Cuma di sini adalah bagi aku kita telah mensia-siakan pengalaman yang ada daripada Julius Ating. So beliau sepatutnya Burhan Ajoy, Malam Marjan sepatutnya dibawa ke dalam skuad development Sabah FC, junior Sabah FC, Sabah FC 2 ni, kerana aku yakin mereka akan memberi impact pengaruh besar kepada anak-anak muda Sabah FC. Of course ramai yang tahu apa yang mereka berikan kepada Sabah FC. Of course mereka memandang tinggi wajah-wajah tersebut. Jadi ada someone untuk diorang to look for lah, menjadi contoh yang terbaik untuk junior squad kita ni. Aku buat topik ni, again aku decide untuk buat topik ni sebagai satu topik yang berbeza adalah kerana kerisauan aku tentang development anak-anak muda Sabah FC ni. Siapa saja yang dimasukkan dan pernah diberi minit permainan bersama senior squad Sabah FC, itu pun belum mencapai tahap yang sepatutnya untuk berhasil di saingan yang lebih tinggi. So itu adalah benda yang aku ingin kongsikan, luahkan, dan aku rasa apa yang terbaik yang boleh dilakukan untuk skuad
Junior Sabah FC ni. Again guys, aku tidak mahu menilai kemampuan Altolinus sekarang ni. Walaupun aku katakan pada kamu aku risau, tapi again aku mahu melihat apa yang boleh diberikan oleh Altolinus untuk skuad Sabah FC 2 atau Junior Sabah FC ni. Sekiranya apa yang aku katakan tadi berjaya disangkakan Altolinus, so it's a good thing for me lah. Kerana again kita akhirnya development player Junior Sabah FC boleh dijalankan, dibentuk dengan sempurna daripada apa yang telah kita miliki sebelum ni. Itu yang aku harapkan untuk Altolinus dan juga orang-orang yang bekerjasama di Altolinus untuk skuad Sabah FC 2 ni. Jadi guys, apa pula pendapat kamu tentang development untuk skuad Sabah FC 2 ni? Adakah Altolinus layak untuk mendapatkan berapa soalan? Adakah development junior squad Sabah FC dalam kedudukan yang terbaik? Adakah pelantikan Altolinus menjadi satu pelantikan yang perfect untuk Sabah FC 2? Dan adakah kita perlu membawa muka-muka legend ni yang memberi pengaruh besar untuk skuad, yang mungkin akan memberi pengaruh besar untuk skuad Sabah FC bagi development youngsters kita? Sila letakkan pendapat kamu di ruang komentar di bawah. So sehingga kita berjumpa lagi di video sebelumnya, selepas ni. Again, ini adalah open discussion. Aku tidak mengatakan aku betul apa yang aku cakap, dan aku juga ingin mengetahuilah apa pendapat kamu tentang isu ni. Berjumpa lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.